Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Yang dihormati pengerusi majlis, Puan Amrina, yang dihormati yang berbahagia Bonda Rosniati Mansur dan seluruh jawatan kuasa Gemba Nur Iman dan seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala limpah kurnia, izin, rahmat, nikmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada di udara ini setelah kita membaca surah Yasin, kemudian kita mendoakan kepada saudara dan saudari kita dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita sama-sama akan mendengar sedikit kuliah subuh yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kelebihan bulan Rejab yang kita berada padanya pada hari ini. Di mana di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang saya bacakan sebentar lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berkaitan dengan kebesaran bulan Rejab yang termasuk di dalamnya bulan-bulan haram yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, iaitu pada hari, pada waktu Allah menjadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketentuan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam keempat-empat bulan tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama tafsir, ayat ini menjelaskan dan membuktikan kelebihan bulan-bulan haram. Yang 4 itu iaitulah 3 bulan yang selari, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan kemudian 1 bulan yang bersendirian iaitu Rejab. Sebagaimana bulan haram ini, iaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan juga Rejab ini, di zaman jahiliah lagi, orang-orang jahiliah, orang-orang Arab termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, mereka sejak zaman jahiliah lagi telah menghormati bulan ini. Mereka telah menghentikan segala peperangan, sebarang pertumpahan darah telah dielakkan pada bulan-bulan tersebut. Maka apabila datangnya Islam, diperkukuhkan lagi dengan Allah menjadikan bulan-bulan haram ini yang termasuk di dalamnya bulan Rejab bukan sekadar bulan yang dihormati, bahkan para ulama menyatakan bahawa bulan-bulan haram ini, termasuklah bulan Rejab ini, adalah bulan taubat, bulan untuk kita bertafakkur dan bulan untuk kita memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam ayat ini kata ulama tafsir, disebut dengan jelas, Allah Taala kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya jangan kamu
menzalimi diri kamu. Ya, jangan kamu melakukan dosa. Jangan kamu melakukan maksiat. Menderhakai Allah Subhanahu wa taala ataupun kamu menzalimi orang lain di dalam bulan-bulan tersebut. Ya, bahkan para ulama mengingatkan kita, ya, dengan bulan yang mulia ini. Ya, bulan yang 4 ini disebut sebagai bulan-bulan yang mulia. Haram ini dengan maksud mulia. Ya, bukan haram dengan maksud bulan-bulan yang haram, ya, bukan maksud bulan-bulan yang tak baik. Tapi bila disebut sebagai haram, maksudnya bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang ada kebesarannya, ada keagungannya sendiri. Ya, maka ulama menyebut, ya, ulama kata in kana al-waqtu syarifan atau aziman, ya, sekiranya satu-satu waktu itu, satu-satu masa itu, ya, dikira sebagai syarif, mulia, ataupun aziman, ataupun agung, ada kelebihan, fa inna dhunuba ta'zumu fihi, maka sesungguhnya dosa-dosa, ya, menjadi besar pada bulan-bulan tersebut. Ya, melakukan dosa, ya, pada bulan-bulan yang mulia ini, iaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ya, bulan Rejab ini, melakukan dosa pada bulan-bulan ini, ya, adalah merupakan menyebabkan dosa itu menjadi besar. Ya, bukan sekadar kita melakukan dosa pada bulan Ramadan sahaja. Bulan Ramadan memang bulan yang mulia, ya, tetapi, ya, bulan Rejab juga adalah bulan yang mempunyai kebesarannya sendiri, sehingga dikaitkan bulan ini dengan Allah. Ya, kita biasa dengar, ya, alim ulama menyebut Rejab syahrullah, dia kata. Ya, Rejab adalah bulan Allah. Ya, disandarkan Rejab ini sebagai bulan Allah. Ya, disebut, dikatakan Rejab ini sebagai bulan Allah untuk menunjukkan, ya, betapa besarnya kedudukan bulan ini, ya, yang Allah sebutkan secara jelas di dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, ya, bila Allah menyatakan bahawa, ya, di sisi Allah sendiri, ya, ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan ini, ya, mestilah memuliakan bulan tersebut. Ya. Sebab itu disuruh kita pada bulan tersebut membanyakkan taubat, ya, dan mengelakkan berbuat dosa. Ya, bukan sekadar kita digalakkan, disuruh untuk melakukan amal soleh, bahkan ditekankan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri. Maksud zalim kepada diri kamu termasuklah kepada diri orang lain. Ya, bila dikatakan menzalimi diri kamu, ya, sebahagian daripada orang lain itu adalah diri kamu sendiri. Maka jangan kita melakukan, ya, dosa, ya, dan maksiat, ya, di samping kita melakukan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ulama mengatakan bahawa tarkul ma'asi asyaddu min fi'li ta'at. Ya, meninggalkan maksiat itu lebih susah, lebih sukar daripada melakukan ibadat. Ya, sebab itu ulama mengingatkan bahawa di sana ada beberapa perkara yang menyebabkan dosa menjadi besar. Ada beberapa perkara. Az-dzunub ta'zumu bi asbab. Ya, dosa akan menjadi besar kerana beberapa sebab. Yang pertama bi azamatil makan. Yang pertama kerana, dengan mulianya sesuatu tempat. Kerana besarnya kedudukan, sesuatu tempat di sisi Allah. Umpamanya melakukan maksiat di dalam masjid, ya, tidak sama dengan melakukan maksiat di luar masjid. Ya, apatah lagi kalau melakukan maksiat di Masjid Al-Haram, di Mekah, di Baitullah, melakukan maksiat di Masjid Nabawi lebih besar dosanya daripada melakukan maksiat di masjid di Perak ataupun di Ipoh ini. Ya, tetapi melakukan maksiat di tempat yang mulia lebih besar dosanya daripada melakukan dosa maksiat di tempat yang lain. Kemudian di antaranya wa bi'azamatiz zaman. Ya, maksiat ataupun dosa menjadi besar, ya, apabila dilakukan pada waktu yang mulia. Ya, di antaranya pada waktu yang
mubarak, yang diberkati oleh Allah, seperti di dalam bulan Rajab ini, di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Sya'ban dan sebagainya. Wa bi'azamatil fa'il. Yang ketiga, dosa menjadi besar kerana pelakunya sendiri. Apabila dosa itu dilakukan oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, tidak sama dosa yang dilakukan oleh orang alim dengan dosa yang dilakukan oleh orang jahil. Kerana orang alim ini dia menjadi tempat ikutan. Dan yang keempat, dosa menjadi besar lil istighfar wal istimrar, apabila ia dilakukan dengan rasa hina, dengan memandang hina, memandang rendah kepada dosa tersebut. Kadang-kadang orang kata saya buat dosa kecil aja, bukan dosa besar pun. Bila dia memandang hina dosa kecil itu, dia tidak memandang kepada Tuhan yang dilakukan dosa padanya. Dia kata dosa dia dosa kecil aja, tak apa. Maka dosa kecil itu menjadi dosa besar. Jadi sebab itulah kita hendaklah mengutamakan pada bulan Rajab ini, antaranya mengelakkan daripada melakukan dosa. Selain daripada kita mencipta dan membina kemenangan terhadap diri kita, iaitulah dengan memperbanyakkan ibadah. Dengan kita melakukan ibadat yang banyak dan dengan kita meninggalkan dosa. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa antara amalan yang baik pada bulan Rajab ini, istihbab siyami Rajab, kata ulama. Sunat disukai kalau kita banyak berpuasa pada bulan Rajab. Cuma ulama larang kita puasa penuh. Kemudian disebut di dalam kata-kata ulama mengatakan afdalul umrataini fis sanah, sebaik-baik, seafdal umrah, ada dua umrah yang paling afdal dalam setahun, iaitu umratun fi Ramadan wa umratun fi Rajab. Melakukan umrah pada bulan Ramadan dan melakukan umrah pada bulan Rajab. Dan berbagai-bagai lagi ketaatan seperti menuntut ilmu dan sebagainya, kerana ulama mengatakan bahawa Rajab dan Sya'ban ini adalah syahrut takhriyah wa tahliyah, bulan untuk kita membersihkan diri dan mengisi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah, dan Ramadan adalah syahrul hasad. Hasad maksudnya bulan untuk kita menerima natijah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah la'allakum tattaqun. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Sepanjang Ramadan itu kita mendapat hasilnya daripada kerja keras yang kita mulakan daripada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban ini. Jadi saya rasa setakat itulah yang dapat saya sampaikan sebagai tazkirah, peringatan untuk diri saya dan kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Al-Fadil Ustaz Khairul Azhar bin Samsudin, kerana dengan pimpinan bacaan Yasin, tahlil dan juga tazkirah sebentar tadi. Masya-Allah, semoga Allah makbulkan, mengangkat doa dan hajat kita. Bagi yang diuji dengan pelbagai penyakit juga, semoga Allah kurniakan sifat yang sempurna asbab kita duduk di dalam halaqah ilmu ini. Semoga perhimpunan kita di pagi ini dipayungi oleh para malaikat di sepanjang kita berada di dalam halaqah ilmu. Masya Allah. Selepas ini kuliah kita seterusnya bersama dengan Imam Masjid Negara bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Ali Imran. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini berlangsung terdapat sebarang kekurangan dan kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.